والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ini sebagian mengenai kejadian Al-Alim Al-Fadhil Kiai Haji Muhammad Aini atau yang lazim dikenal dengan sebutan Tuan Guru Haji Aini. Beliau dilahirkan menjelang subuh hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 1352 Hijriah, bertepatan pada tanggal 5 Juli 1933 Masehi. Beliau adalah anak tertua daripada 3 bersaudara. Masa pendidikan formal beliau dimulai dengan sekolah dasar, kemudian dilanjutkan belajar di Madrasah Kulliyatul Muallimin selama kurang lebih 5 tahun. Di samping itu beliau aktif belajar ilmu agama, yaitu di rumah guru-guru beliau. Di antara guru-guru beliau saat itu Tuan Guru Haji Abdullah, Tuan Guru Haji Hidayat, Tuan Guru Haji Samsuni, Tuan Guru Haji Ali Mansur, Tuan Guru Haji Mahfuz, Tuan Guru Haji As'ari, dan Tuan Guru Haji Biduri bin Bulasman yang sekaligus adalah mertua beliau sendiri. Kemudian beliau meneruskan pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Martapura dari tahun 1950 Masehi sampai beliau lulus di tahun 1956 Masehi. Adapun guru-guru beliau di saat itu di antaranya Al-Arif Billah Syekh Haji Samhan Mulia, Al-Arif Billah Syekh Syarwani Ahdan, Al-Arif Billah Syekh Haji Husin Qadri, Al-Alim Al-Alam Arif Billah Syekh Haji Salman Jalil, Al-Alim Al-Alam Arif Billah Syekh Haji Salim Ma'ruf, Syekh Haji Salman Yusuf, Syekh Haji Muhammad Ramli, Syekh Haji Ashari, Syekh Haji Marjuki, Syekh Haji Muhammad Nasrun Tahir, yang mana beliau ini merupakan guru di bidang qiraat Al-Quran Al-Karim. Setelah menamatkan pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam dengan restu guru beliau yaitu yang mulia Syekh Yasaman Mulia, beliau kembali ke kampung halaman. Kegiatan beliau di kampung halaman sebagaimana masyarakat lainnya yaitu bertani, dan juga beliau aktif berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang mana dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar beliau tegas, selalu mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Di antara perkataan beliau, alhamdulillah, semangatku menuntut ilmu tidak pernah berubah semenjak dulu sampai sekarang. Yang berubah hanya kondisi tubuhku, namun semangatku malah semakin meningkat. Dan di antara ucapan beliau yang menggambarkan semangat tinggi beliau dalam menuntut ilmu, nanti ada saatnya saya bisa hadir belajar namun guru sudah uzur, atau guru masih bisa mengajar namun saya yang uzur, atau guru dan saya sama-sama uzur. Dan di antara ucapan beliau pula, semakin dekat hubungan dengan guru, maka harus semakin diperkuat adab. Beliau orang yang selalu mengutamakan waktu belajar kepada gurunya daripada urusan-urusan yang lainnya. Beliau mengutamakan adab di atas ilmu, dan setiap ada urusan rumah tangga selalu lapor meminta arahan kepada guru beliau. Kemudian hadis dasar keikhlasan kepada Allah dan kecintaan beliau kepada ilmu agama agar supaya selalu dipelajari dan diamalkan. Beliau mempunyai gagasan untuk mendirikan pesantren, dan alhamdulillah gagasan ini direstui oleh guru beliau dan didukung penuh oleh ipar beliau yaitu Guru Abdul Jalil. Kemudian pada tanggal 24 Zulqa'dah 1405 Hijriah, bertepatan 10 Agustus 1985 Masehi, mulailah didirikan pondok pesantren yang diberi nama Subulus Salam, yang juga dibantu dukungan oleh istri dan anak-anak beliau serta Guru Haji Abdullah, Guru Haji Abdul Khaliq, Guru Haji Asnawi dan masyarakat yang lainnya. Di antara perkataan beliau juga, alhamdulillah, keadaan kehidupanku ini semuanya adalah berkat perguruan. Setelah lebih kurang 12 tahun beliau berdakwah, suatu ketika beliau datang silaturahmi kepada salah satu guru beliau
yaitu yang mulia Arif Billah Syekh Muhammad Saman Mulia, sekaligus untuk meminta bimbingan. Kemudian oleh guru beliau tersebut memerintahkan kepada beliau untuk mengadakan pengajian agama cukup di musala dan di rumah beliau saja. Setelah itu oleh guru beliau tersebut, beliau ini diserahkan kepada yang mulia Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Gurus Kumpul untuk diteruskan membimbing zahir dan batin beliau. Dalam kurun waktu sekitar 24 tahun, beliau aktif mengikuti pengajian Gurus Kumpul dari tahun 1975 Masehi sampai akhir hayat beliau pada tahun 2000. Beliau berpulang ke rahmatullah di saat usia beliau 67 tahun. Beliau sakit dan dirawat di Rumah Sakit Sari Mulia dan Rumah Sakit Udin Banjarmasin. Setelah beberapa hari di rumah sakit, akhirnya beliau dibawa pulang ke rumah. Dalam perjalanan saat pergi Martapura, beliau menghembuskan nafas terakhir, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, menghadap Hadrat Ilahi pada malam Senin tanggal 21 Jumadil Ula 1421 Hijriah atau bertepatan 20 Agustus tahun 2000 sekitar pukul 23.40 kita. Beliau dimakamkan di hari Senin tepat waktu adzan asar di samping musala Darul Aman Pematang Karangan. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmatnya yang luas kepada kita dan kepada semua guru beliau dan menempatkan beliau dalam surganya. Dan mudah-mudahan berkat beliau Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita dan memanjangkan umur kita dalam sehat walafiat serta memenuhinya dengan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita yang halal, yang barakah, yang menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menutup umur kita dalam keadaan husnul khatimah dengan iman yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ansurna bihadri ridwani alaihi wa amitna bil asr allati awda'ta ladayhi. Allahumma aftah lana futuhal arifin barakatihi wa awliyal qawli ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.